Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 4 akan bentang tokoh Islam. Dan kami pilih tokoh Islam ni namanya Al-Farabi. Alright. Nama penuh beliau adalah Abu Nas Muhammad Ibnu Al-Farabi. Okay. Beliau dilahirkan di sebuah kampung kecil yang dinamakan Wasij, berdekatan Farab di Turkistan pada tahun 870. Okey, dan juga beliau ni merupakan seorang lagi saintis terkemuka Islam pada waktu tersebut, selain daripada Ibnu Sina. Dan beliau ni juga termasyhur kerana hasil kerja dan penulisannya terutama dalam bidang falsafah, logik dan sosiologi. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang sumbangan-sumbangan Ibnu Al-Farabi. Yang pertama ialah dalam bidang sains dan politik. Dalam bidang sains dan politik, para biografi tradisional telah mengenal pasti bahawa Ibnu Al-Farabi telah menghasilkan lebih 100 karya yang ditulis olehnya sendiri. Karya yang ditulis olehnya sendiri telah ditulis dalam dua bahasa, iaitu bahasa Ibrani dan Latin. Karya tersebut juga disahkan masih kekal sehingga kini, yang disimpan dalam bentuk manuskrip. Contoh karyanya ialah kitab Ihsa al-Ulum yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip dasar dan klasifikasi sains daripada perspektif yang baru. Yang kedua ialah dalam bidang muzik. Ibnu Al-Farabi juga telah menyumbangkan hasil kerjanya dalam bidang muzik. Sebagai bukti, beliau telah mengubah beberapa buah lagu dan mencuahkan ilmu dan kerjanya dalam hasil buku, iaitu yang diberi nama Al-Musika. Selain itu, Ibnu Al-Farabi juga telah mencipta beberapa buah alat muzik, iaitu rebab dan kanun. Apa yang lebih menarik ialah Ibnu Al-Farabi juga mampu menghiburkan penontonnya dengan hanya memainkan alat muzik yang dicipta oleh dirinya sendiri. Yang ketiga ialah dalam bidang logik. Ibnu Al-Farabi telah memudahkan logik melalui pembahagian kepada dua kaedah yang berbeza, iaitu tahayul yang bermaksud idea dan thubut iaitu bukti. Dalam sumbangan beliau dalam bidang logik ini, beliau telah menghasilkan karya yang bernama Al-Madinah Al-Fadilah. Okey, seterusnya kita akan melihat kisah inspirasi oleh Al-Farabi. Beliau menghabiskan masa kanak-kanaknya di Farab. Kemudian Al-Farabi berhijrah ke Bukhara untuk mempelajari ilmu fiqh dan ilmu-ilmu lainnya. Di kota lautan itu, pengetahuan itu pula Al-Farabi mula mengenal dan mempelajari ilmu muzik dan sebagainya. Kemudian Al-Farabi berhijrah ke Muf untuk mendalami logika Aristotle serta filsafat. Al-Farabi sempat pula pergi ke Konstantinopel untuk memperdalam filsafat dan singgah di Haran. Dalam waktu yang tak terlalu lama, kecermelangan pemikiran Al-Farabi mampu mengatasi reputasi gurunya dalam bidang logika. Jika kita lihat di sini bahawa Al-Farabi tidak berputus asa untuk mencari ilmu dan mengkaji sedalam-dalamnya menggunakan kemahirannya. Jadi kita di sini boleh mencontohi sikap Al-Farabi ini. Seterusnya ialah rahsia kejayaan Al-Farabi. Al-Farabi mentauhidkan Allah dan meletakkan Allah pada tempat yang pertama dalam bidang ilmu yang dituntut. Niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mahu menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan bukan untuk kepentingan diri. Seterusnya, beliau juga sering membaca buku dan membuat nota segala idea yang diperolehinya. Hal ini akan memudahkan beliau untuk membuat konklusi dalam sesuatu penyelesaian masalah. Akhir sekali, beliau sentiasa bersedia untuk berkongsi ilmu dengan seluruh masyarakat. Hal ini agar ilmu tidak terhenti pada pertengahan jalan dan dapat diteruskan lagi. Signifikan yang saya perolehi daripada rahsia kejayaan Al-Farabi, sebagai pelajar, saya haruslah
meletakkan Allah pada tempat yang pertama dan berniat kerana Allah dalam setiap pembelajaran yang saya belajar. Seterusnya, saya juga perlulah membuat nota dan mencatat segala ilmu yang dipelajari. Hal ini akan memudahkan saya untuk membuat rujukan dan akan membantu saya dalam pembelajaran. Akhir sekali, saya perlulah sentiasa berasa senang untuk berkongsi ilmu dengan rakan-rakan agar ingatan saya akan lebih tajam dan membantu saya untuk terus berjaya. Tambahan lagi, Al-Farabi juga telah banyak menyumbang dari segi sains dan teknologi. Okey, antara sumbangan beliau yang masih kekal pada hari ini adalah muzik dan sosiologi. Okey, antara sumbangan beliau dalam muzik dan sosiologi ni adalah nota-nota muzik dan juga penemuan alat-alat baru muzik. Okey, beliau juga telah menghasilkan sebuah karya yang berjudul The Meaning of the Intellect. Dalam karya tu beliau menerangkan tentang muzik yang dapat menenangkan jiwa manusia. Okey.